Selamat pagi dan shalom damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主内弟兄姐妹们，大家平安。 Saya percaya kita semua datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita karena kita bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. 我相信今天我们都会抱着喜乐的心情，因为我们与我们的主相见面。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. 在没有讲道之前，我们要求神的帮助，我们来祷告。 Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, ya Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu karena kebaikan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau berdiam diri, membuka hati, pikiran kami untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kami. Dan Tuhan, biarlah kami dituntun bukan dengan pikiran, bukan kehendak, bukan perasaan kami, tetapi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang benar, firman-Mu adalah firman yang kekal, firman-Mu adalah firman yang hidup. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada umat-Mu pada pagi hari ini, karena kami merindukannya. Dan pakailah hamba-Mu dan juga penterjemah sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Terpuji Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mengambil satu tema, yaitu setia sampai akhir. 今天早上我们要思想的一个题目就是至死忠心，或者忠心到底。 Sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan diambil dari Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11. 今天早上我们起自于启示录第2章第8节到第11节。 Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicabut dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi kematian yang kedua. 启示录第2章第8节到第11节这样记载说：你要写信给士美拿教会的使者，说那首先的、末后的、死过又活的，说我知道你的患难、你的贫穷，你却是富足的，也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你要将受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难10日。你务要至死忠心，我就赐你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，得胜的必不受第二次死的害。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， hari ini kita berbicara satu topik, yaitu mengenai kesetiaan. 今天我们所要讨论的主题就是忠心， Dan kesetiaan sampai akhir. 甚至于忠心到底。 Kata setia ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam hidup manusia. 在我们人类的生活中，忠心对我们是非常重要的。 Kalau kita misalnya mau memilih menantu kita,
比如说我们要选择我们的女婿或者媳妇的话， kriteria apa yang kita pakai untuk memilihnya? 最主要所提出来的条件是什么呢？ Kalau anak putri kita membawa seorang pemuda ke rumah, 如果我们的女儿带一个年轻人到家里来的话， dan menyatakan bahwa inilah calon atau pacar saya, 介绍给你说这是我的男朋友， biasanya sebagai orang tua kita pasti sedikit kepo ya, pasti mau tanya, kira-kira apa pekerjaannya. 那么我们成为家长的，我们肯定会更仔细的去问他到底他从事什么职业。 Kalau dia berkata, oh saya pegawai BCA, BCA. 如果他说我是在 BCA 银行上班呢， Mungkin kita masih oke gitu. 可能我们还认为还可以啊。 Tapi kalau misalnya dia kata aku hanyalah seorang tukang beca, iya. 那如果他说我是拉三轮车的一个三轮车夫的话， tentu kita menjadi terkejut 那么我们会吓了一跳。 dan kita berpikir bagaimana dia bisa memberikan kehidupan bagi anak gadis saya 我 ini. 们就很担心他怎么样能够提供我女儿的这个生活呢？ Kalau misalnya anak putra kita membawa pacarnya dan memperkenalkan kepada kita, 那么如果我们的男孩子带他的女朋友介绍给我们的话， lalu kita melihat parasnya, 那么我们看他的貌相， kok di bawah rata-rata, 在中等以下， lalu kita juga mulai mempertanyakan. 那么那个时候我们心里也会发问。 Maksud saya ada banyak kriteria kita di dalam memilih pasangan kita, juga pasangan untuk anak-anak kita. 我之所以说我们有很多的这个条件来选择我们女儿、女婿或者媳妇的这个条件， Tentu saja mengenai paras dan juga masalah finansial itu masalah yang penting di dalam kehidupan manusia. 当然在我们的生活中，我们会考虑到这个经济上的这个能力，以致这个相貌、容貌上漂亮或者不漂亮。 Tetapi apakah kita juga mempertimbangkan satu karakter, yaitu kesetiaan di dalam memilih pasangan kita dan juga memilih pasangan untuk anak-anak kita. 那么，请问我们是不是也将一个品格，就是忠心的这个品格，放在我们选择的这个对象的这个条件之中呢？ Apakah kita memberi penilaian yang lebih tinggi kepada karakter seorang yang setia melebihi dia soal finansial? 是不是我们将这个忠心这个品格，把它看为比这个经济上能力更重要呢？ Maka kesetiaan itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu sangat penting di dalam kita menilai seseorang dan menilai diri kita. 那么，在我个人来看，忠心是一个非常重要、用于来衡量别人或者衡量我们自己的一个因素。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， surat kepada jemaat di Smyrna ini ditulis sebenarnya atau disampaikan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes untuk memberikan surat-surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. 弟兄姐妹们，耶稣透过使徒约翰写这一段给士美拿教会的信徒们的一封信。 Dan setiap jemaat menerima pesan yang khusus dari Tuhan sesuai keadaan mereka. 而每一个信徒按照他们每一个人的身份都接受这一封的书信。 Kita mengetahui kota Smyrna ini adalah satu kota yang indah dan tertata dengan baik
di Asia Kecil sekarang disebut dengan Turki. 士美拿这个城市是当时在小亚细亚，就是现在的土耳其的一个被规划成一个非常优美的一个城镇。 Kota dengan masyarakat yang kosmopolitan, yang maju dalam ekonomi, budaya dan politik. 这个城市是一个这个国际性的一个城市，无论在经济、文化或者政治方面都展现都非常的发达。 Dan di kota itu juga adalah kota Smyrna itu adalah pusat pemujaan Kaisar Romawi sebagai Tuhan. 罗马人当时把他们的皇帝当作这个神来供奉，而士美拿这个城市就是他们供奉他们凯撒的这个中心点。 Dan di kota itu juga ada sekelompok orang Yahudi yang jumlahnya besar dan sangat berpengaruh. 而在这个地方也有一群很多的这个犹太人，他们在这城市里面有相当大的影响力。 Di kota Smyrna yang sangat maju inilah berdiri satu jemaat kecil Kristen hasil misi daripada Rasul Paulus. 这个先进的城市也有留下了使徒保罗宣教士所留下的一个小教会。 Dan apa yang mereka alami? 他们所遭受的， Dikatakan di dalam ayat ini, mereka, aku tahu, Tuhan tahu kesusahannya, kemiskinannya, dan mereka juga difitnah. 圣经记载这一段的这个事情，就是说主耶稣知道他们所遭受的苦难、贫穷和毁谤。 Jemaat yang kecil di kota Smyrna ini mengalami masa-masa yang sulit. 这个小小在士美拿的这个教会遭受到很多的这个困难。 Kata miskin di sini memakai kata yang sangat miskin artinya. 这边所谓的贫穷是真正的非常非常的贫穷。 Ditambah lagi ketika mereka percaya kepada Yesus, memeluk ajaran Kristen, maka mereka didiskriminasi di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka. 特别是他们这一小群的人接受了基督教的信仰的时候，无论在商场上或者在这个私交生活上，他们一直被排挤、被挤出。 Mereka bahkan sering diserang oleh kelompok-kelompok orang Yahudi dan kelompok-kelompok yang lain. 他们甚至被这些犹太人攻击。 Dan mereka bukan mengalami penindasan secara ekonomi, secara sosial, tapi juga mereka difitnah dengan bermacam-macam isu. 除了在经济商业上，以及在其他的事情上，他们甚至在他们的社交生活上也被排挤，给他们许许多多的诽谤。 Ada beberapa tuduhan kepada orang Kristen pada waktu itu. 当时候他们指证这些基督徒几种的这个诽谤。 Orang Kristen bahkan pernah difitnah sebagai orang-orang kanibal. Kanibal itu pemakan daging manusia. 他们甚至被称为是一些食人的这个族群，就是吃人肉的人。 Mengapa bisa terjadi demikian? 为什么会这样子呢？ Karena mereka setiap minggu melayankan perjamuan kudus. 因为他们每个礼拜都有举行这个圣餐。 Dan biasanya itu dilakukan di tempat yang tersembunyi. 平时他们举行圣餐没有这么公开，是秘密的在举行的。 Lalu di dalam perjamuan kudus dikatakan, mari kita memakan tubuh dan darah daripada Kristus. 那么在举行圣餐的时候，我们都时常有说：“这是我的身体，这是我的血，你吃我的身体，喝我的血。” Maka tersebar isu di luar bahwa orang Kristen di dalam ibadah mereka memakan daging manusia. 所以在外面就传说
有说就是说我基督徒就是次人的一些族群。Orang Kristen juga difitnah karena dikatakan mereka melawan kaisar. 他们也被诽谤说这些基督徒是与凯撒或者他们的皇帝对抗的。 Karena mereka tidak mau menyembah patung daripada kaisar Romawi itu. 因为他们不要敬拜罗马的这个皇帝。 Orang Kristen juga difitnah karena dianggap terlalu eksklusif dan seolah hidup kudus dan orang lain tidak mau berkumpul dengan orang lain. 他们被诽谤，因为他们认为当时的基督徒不合情。 Demikian juga orang Kristen dikatakan dianggap memecah belah keluarga karena iman mereka. 同时，他们也被认为是造成家庭破裂的这一些人。 Itu sebabnya orang Kristen pada waktu itu menjadi sasaran. Mereka mau dimiskinkan, mereka mau ditindas, mereka juga difitnah. 因此，这些基督徒是当时他们被人家攻击的对象，要使他们更贫穷，造一些的诽谤的话来污蔑他们。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们， Mungkin ini sedikit berbeda sekali dengan menjadi orang Kristen di zaman modern seperti sekarang ini. 这跟我们现在的这个成为基督徒的情况相差得很远。 Kita menikmati segala kenyamanan yang ada dan kebebasan untuk beragama. 我们现在很自由，享受很大的自由来敬拜我们的神。 Tapi menjadi Kristen dan pengikut Kristus yang sejati pada waktu itu berarti memikul salib. 但是当时所谓的基督徒，他们称为基督徒，就是等于他们在走上这个十字架的道路。 Menjadi Kristen pada waktu itu tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan, kesuksesan, puji-pujian daripada manusia. Sebaliknya menjadi Kristen pada waktu itu berarti bersedia menderita karena iman kepercayaan kepada Kristus. 成为基督徒在当时候，并不是他们想要拥有很大的财富，变成富有，在事业上成功，反而当时候成为基督徒，他们会面临种种的这个攻击与危险。 Bapak Ibu, jikalau kita sungguh-sungguh benar-benar mau lurus dan tulus menjadi orang Kristen, kita bisa dimusuhi. 亲爱的弟兄们，如果我们当时他们真正的要成为一个全诚的基督徒的话，他们可能会被当作一个仇敌来看待。 Di dalam bisnis usaha kita, jikalau kita jujur, maka mungkin kita dianggap aneh dan dijauhi rekan-rekan bisnis. 在商业上，在我们的这个事业上，如果我们过于我们诚实实的与人交易，我们会被认为是怪异的，我们会被人远离。 Jikalau kita jujur bekerja di tengah-tengah kantor atau perusahaan, sebagai rekan-rekan yang lain selalu berbuat curang, maka kita juga bisa dimusuhi oleh rekan-rekan kerja kita. 在工作场所里面，如果我们认真、诚实的做事，而一些的同事都时常作弊的，那么我们会被他们讨厌。 Saya membaca kisah hidup Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni. 我看过那个 Yusuf Roni 牧师的这个自传。 Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus di Palembang, kalau tidak salah. 当他在基港接受主耶稣基督的时候， Sebenarnya yang mengajak dia itu adalah pendeta Metodis. 其实要他跟他传福音的是这个卫理公会的牧师， Dan pertama-tama dia juga menjadi anggota gereja Metodis. 而他当初也是我们卫理公会的牧师。 Dia menceritakan bagaimana dia diusir dari rumah hanya dengan baju di badan. 他写作说，他当时候只有穿着他身上的衣服，他就这样被家里的人赶出去。 Dicoret namanya
dari keluarga mereka. 从他们家庭的家谱里面把它除名， Tidak akan mendapatkan warisan apa-apa lagi. 因此不可能有一些的遗产留给他。 Jadi di sini menjadi Kristen yang sejati bukan menjadikan kamu kaya, sukses dan berhasil. 因此，如果我们真的要成为一个诚实忠信的基督徒，并不保证我们能够得到一些的财福。 Tapi sebaliknya mungkin saja mengalami kesusahan, kemiskinan dan fitnah. 相反的，我们可能会遭受到种种的困难、贫穷，甚至于被毁谤。 Tapi justru di dalam kesulitan dan penderitaan itulah iman kita bisa bertumbuh. 但是恰好就在我们面临这些问题的时候，我们的信心就能够坚固增长。 Justru dalam keadaan demikianlah Tuhan itu menyatakan mujizat dan kuasanya, pertolongan Tuhan bisa nyata kita alami. 而就在这个时候，我们将会经历到神迹，经历到神的帮助，神的同在， Dan membuat kita seorang yang berhasil di dalam hidup kita. 使到我们在我们的生活上成为一个成功的人。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， kesusahan dan penderitaan karena mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang berharga di dalam pembentukan iman kita. 在塑造我们信心的这个过程当中，我们所遭受的苦难跟这个贫穷是值得我们看重的。 Yang selanjutnya dikatakan bahwa yang memusuhi mereka itu adalah orang-orang Yahudi. 当时候敌对他们的反而是一些的犹太人。 Jadi musuh Kristen pada waktu itu yang paling kejam itu adalah orang Yahudi. 而当时对他们非常这个凶悍的敌人，反而是一些的犹太人， Bukan orang yang tidak beragama, 不是一些没有宗教信仰的 tapi 人， orang Yahudi yang mengetahui hukum Taurat. 而是那一些非常了解这个律法的这些犹太人。 Mereka adalah kelompok orang yang paling membenci orang Kristen, bahkan segala cara menghambat orang-orang Kristen. 他们就是非常的憎恨，当时候非常憎恨当时的基督徒，用尽种种的方法来阻碍他们。 Bapak Ibu, ini adalah satu ironi kehidupan, tapi juga adalah satu kenyataan dalam hidup manusia. 这就是我们生活当中最大的讽刺，但也是一个事实。 Kadang-kadang musuh yang paling berbahaya, yang paling kejam adalah orang-orang dari kalangan sendiri. 往往我们最危险、最凶猛的敌人，就是在我们身边的人。 Musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang berasal dari kalangan sendiri. 我在说，我们的最危险的敌人，往往就是我们身边最亲近的人。 Di dalam kehidupan kita sering membaca bahwa dua teman yang berteman sejak lama tiba-tiba menjadi bermusuhan, bahkan saling ingin menghancurkan. 在现实生活当中，我们时常看到本来是一对很好的朋友，但是最终却变成互相攻击的仇人。 Mereka yang dulu bersama-sama bisa menjadi kelompok yang paling menghancurkan satu sama lain. 他们本来是一群的人，但是到最后却成为互相破坏的人。 Mereka yang dulunya bersama-sama di dalam satu pelayanan dalam gereja, sekarang mungkin bisa berbeda dan saling menyerang satu sama lain. 曾经是与我们一起侍奉的人，现在可能会成为攻击我们的人。 Ini sesuatu yang menyedihkan. 这个是一件非常令人
心痛的事情。 Mari kita tidak menjadi jemaat dan orang Kristen yang demikian. 当然，我们不要成为这样的一个会友，我们尽量的避免这一些事情发生。 Mari kita menjadi orang Kristen yang tulus melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. 我们要成为一个诚恳、忠心服侍神的人。 Karena itu kita perlu mempunyai hikmat bijaksana. 因此，我们要有非常敏锐，我们要有神所赐给我们的聪明智慧， Membedakan teman yang murni dengan teman yang mencari keuntungan dari kita. 来分辨到底我们的朋友是怎样的一个朋友。 Teman yang benar-benar teman, bukan teman yang bisa berkhianat. Teman yang benar-benar menjadi teman kita, yang setia, bukan yang berkhianat. 我们要选择真正以我们成为忠心的朋友，而不是选择一些背叛我们的朋友。 Teman atau rekan yang benar-benar tulus mengasihi, bukan yang pura-pura. 真正的拥有爱心的朋友，而不是在做假装的这个朋友。 Ketika almarhum Ibu Kurniati Juang masih hidup, 当我们的这个蔡巧云知识还活着的时候， saya sering ke kantornya juga dan meminta nasihatnya. 我时常去见他，他给我一些的这个忠告。 Dan dia biasa memberi nasihat, bisa 2 jam, 3 jam kita duduk mendengar. 我跟他谈话，可能有时候花了2-3个小时的时间。 Ada satu nasihatnya yang terus saya ingat sampai sekarang. 一直到现在，他告诉我的一个教训，我一直到现在还记得。 Dia mengatakan demikian, 他这样说： Pendeta Tahir, aku tahu engkau seorang yang jujur dan mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Pendeta Tahir， 我知道你是一个诚实，是一个要服侍上帝的人。 Ketika peristiwa tsunami di Aceh, engkau juga menunjukkan pelayanan yang baik. 当在雅琪发生海啸的时候，你呈现出你对神的忠心。 Sekarang engkau sebagai ketua konta, 现在你成为我们年会的会长， aku menasihati engkau satu hal. 我要告诉你一件事： Engkau di dalam kepemimpinan harus bisa membedakan orang yang benar-benar bisa dipakai dengan orang yang tidak bisa dipakai. 你要仔细的注意你身边的人，哪一些是你能够用，哪一些是你不能够用的人。 Itulah yang akan menentukan juga kualitas kepemimpinanmu. 这也是决定一个领导层的这个品格。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐 kita 妹们， berlanjut bagian firman Tuhan ini. 我们继续来探讨这段的经 Jadi 文。 dikatakan jemaat di Smyrna yang kecil itu mengalami kesusahan, kemiskinan, dan fitnah. 这短短的经文告诉我们，在小小的士美拿的教会，他们的会友遭受到了贫困，遭受到苦难，以及一些的毁谤。 Tetapi Tuhan memberikan beberapa nasihat kepada mereka 但是上帝给他们提示一些的教导， untuk merespon kesusahan penderitaan yang mereka alami. 来回应他们所遭受的困难与贫穷。 Yang pertama 第一呢， yaitu adalah perubahan persepsi melihat siapa kita. 来改变我们对自己的看法的这个视野。 Di dalam dunia ini engkau dianggap miskin, tetapi sebenarnya engkau kaya di hadapanku. 在这世界上，你们可能是被认为是贫穷的，但是在神面前，
你们却是富有的。 Perubahan persepsi tentang siapa diri kita ini juga sangat penting. 对我们自己是谁的观察力， Kita mungkin dianggap tidak mampu. 我们被认为是不能的， Kita dianggap tidak ada apa-apanya. 我们被认为是什么都没有的， Kita mungkin dianggap bahkan tidak berguna. 我们被认为是没用的。 Mungkin kita diremehkan di hadapan manusia. 这个可能是人对我们的衡量， Tetapi itu bukan menentukan hidup kita. 但这一些并不能够决定我们的 Yang 生活。 menentukan hidup kita bagaimana Tuhan memandang kita. 绝对我们的肯定我们的生活的，我们的生活的是神对我们的定义。 Tuhan berkata, orang lain menganggap engkau miskin, namun engkau kaya. 神说，在人面前你们是贫穷的，其实你们是富有的。 Di hadapan Tuhan, kita anak-anak Tuhan adalah orang yang menerima anugerah yang berlimpah. 在神的面前，我们称为神的儿女，神看我们是宝贵的。 Kita kaya di dalam anugerah. 我们充满了神的恩典。 Kita kaya karena kita ada sumber hidup yang tidak habis-habisnya, yaitu Tuhan sendiri. 我们之所以富有，是因为神成为我们的生活的源头，不断的供应我们。 Kita kaya karena kebaikan-kebaikan Tuhan terus-menerus akan diberikan kepada kita yang 我们 setia. 之所以富有，是因为神的恩慈继续不断的临到我们的身上。 Maka respon pertama di dalam kita menghadapi segala pergumulan, tantangan, fitnaan adalah mempunyai persepsi yang benar tentang siapa kita di hadapan 因 Tuhan. 此，当我们面对这些事情的时候，我们最主要的就是对我们自己的看法，我们的观点是什么？ Yang kedua yaitu 第二呢， jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. 不要惧怕你所遭受的困难， Jangan takut menderita. 不要怕遭受苦难。 Itulah kekuatan seorang pemenang. 这就是我们的这个能力。 Selama kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah kalah. 如果 Selama kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah kalah. 如果我们不会放弃，我们不会失败的。 Penderitaan memang menyakitkan, 痛苦会带来伤痛， tapi kalau kita bersedia menjalaninya dengan Tuhan, itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. 但是如果我们能够在主里面这将给我们带来了一些的益处。 Kita tahu di dalam sejarah manusia, orang-orang yang hebat, yang berpengaruh, selalu dibentuk oleh kehidupan itu menjadi satu pribadi yang sangat 我 kuat. 们知道，世界上往往那些成功有名望的人，在他们生活背后一定会遭受到一些的这个煎熬。 Setiap hidup yang berkualitas selalu keluar dari dapur penempahan Tuhan. 每一个有高品质的生活，都是用火熊熊的锻造出来的。 Dan kita tahu juga bahwa penderitaan yang kita alami adalah di dalam kedaulatan dan di dalam pemeliharaan Tuhan. 我们也知道，我们所遭受的一些苦难，都是在神的主权之下。 Yang ketiga, respon yang ketiga yaitu hendaklah engkau setia sampai mati. 那么我们第三个的反应回应就是我们要至死忠心。 Dalam satu perlombaan yang menentukan itu adalah garis finish. 在一场的比赛当中，最重要的是我们能够达到终点。 Orang Kristen itu seperti orang yang
berlari maraton jarak jauh. 我们成为基督徒，好像远程的这个马拉松的这个比赛。 Kita tidak perlu berlari sekencang-kencangnya 100 meter pertama. 我们并不需要跑得太快， Lalu kita jatuh dan tidak bisa melanjut lagi. 然后我们就这样跌倒，再站不起来。 Kita harus berlari dengan konsisten dan konstan untuk menuju garis finish. 我们要很平平稳稳的跑完，一直跑到终点站。 Yang menentukan bukan bagaimana kita memulai perjalanan kita, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. 衡量我们的并不在于我们怎么样来开始，而要我们怎么样的来好好的去结束它。 Demikian juga kehidupan iman kita, Bapak Ibu. 同样的，我们的信心生活也是这样。 Bahwa kita harus setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. 我们要至死忠心侍奉我们的神。 Maka disitulah kita dikatakan akan menerima mahkota kehidupan. 就这样的，圣经告诉我们，我们将会领受生命的冠冕。 Kiranya kita menjadi orang-orang yang terus setia berjalan di dalam jalan Tuhan. 但愿我们在奔跑我们属灵的生活当中，能够继续的忠心到底， sampai akhir hidup kita. 一直到我们生命的结束。 Lalu apa dasar kekuatan kita, Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi kesulitan pergumulan hidup kita ini? 那么，当我们面临这些苦难的时候，我们从哪里能够得到这个能力或者力量来面对这一些呢？ Tentu saja bukan mengandalkan kekuatan kita. 当然不是靠着我们自己的能力。 Dalam bagian ini diberikan rahasianya kepada kita. 然后这边告诉我们这些的秘密。 Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 这就是刚才所说的，这开始的是始的，是终的。 Dasar kekuatan kita yang pertama adalah bersandar kepada Yesus yang adalah Alfa dan Omega. 首先，我们要依靠我们的主耶稣，因为他是始终是开始的，他也是结束的。 Bagaimana kita boleh setia sampai akhir, yaitu kita bergantung kepada Yesus yang adalah awal dan yang adalah akhir. 我们要依靠我们的主耶稣，因为他是我们的神。 Alfa dan Omega, awal dan akhir itu ada di dalam tangan Yesus sendiri. 从开始一直到末了，都是在神的掌控当中。 Dia yang awal menciptakan segala sesuatu itu menjadi ada. 他从开始就执行他的创造的功能。 Dia juga yang adalah akhir yang memegang dan menentukan tujuan dari segala sesuatu yang ada itu. 他也是最后万物目标的这个方向，都是由他来决定的。 Dia Yesus yang memegang kendali dulu, sekarang, dan masa depan kita. 无论是以前、现在，或者是将来，主耶稣仍然在掌控整个的局面。 Dialah yang memahami segala pergumulan dan penderitaan kita. 他了解到你们所遭受的苦难与奋斗， Dan dia merancangkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. 他为我们这些他的儿女们所设定的是最好的。 Yesus bukan saja disebut yang awal dan yang akhir, tetapi juga yang telah mati dan hidup kembali. 他不单是创始成终的主，他也是死而复活的主。 Dia telah mati
menggantikan dosa-dosa kita, 他已经以死来代替我们的罪， menebus kita dari segala kehidupan yang sia-sia. 用他的身体来赎清我们的罪，叫我们不要再虚度这一生。 Karena dia pernah menderita 因为 sebagai 他曾经 manusia, 受过 maka 苦， dia juga memahami segala penderitaan kita. 成为人子，因为他曾经受苦，所以他非常了解我们所遭遇的苦难。 Dia bukan hanya menderita pada kita, dia bangkit dan hidup memberi hidup yang kekal yang melampaui kehidupan manusia. 他不但了解我们的苦难，他也是曾经死而复活的，所以他是一个永恒生活在永恒的永活的主。 Di dalam dialah ada kuasa mengalahkan kematian itu. 在他拥有战胜死亡的这个能力， Dalam dia ada kuasa menghancurkan segala hal yang jahat di dalam hidup 只 manusia. 有在他能够破坏一些这个黑暗的势力。 Dalam ayat yang terakhir, ayat 11b itu ada satu kalimat yang menarik. Barang siapa menang, artinya barang siapa setia sampai akhir, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. 在最后一段的经文那边告诉我们，得胜凡有耳的就应当听，他们必不受第二次死的害。 Orang yang tidak percaya, 那些不相信的人， dia lahir satu kali, 他只经过一次的出生， mati dua kali. 但是他们将经历两次的死， Lahir secara manusia, secara jasmani, 就是从父母从母亲那边肉体的出生， lalu dia akan mati juga secara jasmani. 然后他会经历了身体上的死， Lalu di dalam penghakiman yang terakhir juga dia akan mengalami kematian yang kekal, berarti matinya dua kali. 然后他会遭受到审判之后一个死，就是永恒的死。 Tapi kita yang percaya dan setia tidak akan menderita kematian kedua kalinya. 但是我们这些相信的人，我们绝对不会经过第二次的死。 Jadi kita lahir dua kali, mati satu kali. 我们是两次的出生，一次的死。 Kita lahir dari ibu kita cara alami sebagai manusia. 我们从我们的母亲生了我们成为人，我们出生的是第一次。 Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan sekali lagi, dilahir barukan oleh Roh Kudus. 而当我们相信主耶稣的时候，我们就称为我们被重生，由圣灵而生。 Ketika kita mati, kita hanya mati sekali saja, yaitu mati secara jasmani dan kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. 而当我们死的时候，我们只经历一次我们身体或者肉体的死，我们的这个灵魂将与神在荣耀里与主相聚在一起。 Itulah yang akan diterima orang-orang yang mengikut Tuhan di dalam kesetiaan. 这就是那些对主忠心的人所接受的一个恩典。 Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah pada pagi ini dengan satu kisah hidup nyata dari Bishop Polikarpus dari Smyrna yang berasal dari kota ini. 我要以一段这个在士美拿所发生的事件，就是曾经是一位在士美拿城市的一个会督所经历的事情。 Jadi menjadi bishop zaman dulu itu nggak ada orang yang mau ya. 以前叫人成为会督，他们都不要了。 Sekarang banyak yang mau. 现在大家都想 Ya itu 做会督， itu perubahan ya. 这就是一些改变了。 Ya kemarin kayaknya calon bishop itu lebih dari 10 orang. Calon bishop yang muncul itu
maju ke depan itu lebih 10 orang. 这一次选举灰度也要出来竞选灰度的超过10位。 Tetapi menjadi bishop pada waktu itu bukan menerima kemewahan, kenyamanan, tetapi harus bersedia mati. 但是当时候成为会度的人，并不是要承受一些优势，但是这一个准备面对死亡的人。 Dan itulah yang dialami Bishop Polycarpus dari Smyrna ini. 这就是Polycarpus 会读在士美拿所遭遇的事情。 Dia difitnah, dia mau ditangkap. 他被毁谤，他被抓。 Pengikut-pengikutnya menyuruh dia melarikan diri. Menyuruh dia melarikan diri. Ya. 当时候有很多人叫他快点的逃跑， Tetapi dia tetap tinggal. 但是他仍旧留下来， Dia setia sampai akhir. 他至死的忠心。 Dia disuruh menyangkal imannya. 别人叫他否定他的信仰， Katanya apa susahnya menyembah kaisar? Hanya 1 kali saja. 他们说你只要敬拜当时的皇帝只有一次而已， Tapi dia tidak mau. 但是他不肯。 Akhirnya dikatakan dia dibakar hidup-hidup. 但是历史记载，他活活的被火拿来用火把它烧起来。 Dia mengatakan 1 kalimat terakhir yang sangat penting. 86 tahun aku melayani Yesus Kristus. Dia tidak pernah berbuat yang tidak baik kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Rajaku yang telah menyelamatkan aku. 他说：“我86年，我侍奉了主耶稣，他没有对我做过不好的事情，我怎么可能去背叛我的王呢？因为他是拯救我的。” Api kemudian membakar dan menyala untuk membakar dia. 然后他就这样活活的被火烧起来。 Tapi satu kisah mengatakan bahwa api itu tidak bisa menghanguskan Polycarpus. 但是当时候的记载，即使是用火烧，烧不着他的身体， Sampai para pengawal itu membunuh dia dengan pedang. 一直到最后，那些刽子手只好用剑把他身体刺透了。 Dia meninggal sebagai martir Tuhan. 他死是成为一个勇士，是一个为主殉道而死。 Dan melalui kematiannya itu banyak orang menjadi Kristen. 因为他的死影响了很多人成为基督徒。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹 kita 们， mungkin tidak diminta sampai menyerahkan nyawa kita untuk mengikut dan melayani 我 Tuhan. 们不可能违背像这个要我们的身体一直到死来服侍我们的神。 Tapi maukah kita dengan setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan? 但是我们要不要我们忠心的跟随主，忠心的来侍奉他？ Maukah kita bersama-sama menjaga gereja kita, memajukan gereja ini, lebih lagi memuliakan 我们 Tuhan. 是不是大家要同心合意的来兴旺我们的教会？ Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们再一次祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sudah sampai kepada kami. Berilah kami pengertian yang lebih dalam, dan biarlah hati kami penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Dengan tulus kami ingin mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami semua satu kesatuan melihat kemuliaan daripada Kristus, Gembala dan Kepala daripada gereja. Dan karena itu Tuhan, hilangkan dari kami segala kepahitan, segala kegeraman, segala hal yang tidak baik, sehingga kami boleh melayani-Mu dan mengikut Engkau dengan sesungguhnya. Terima kasih Tuhan.
Kami akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Tuhan berkatilah kami yang menerima ini, mendapat anugerah, kembali disegarkan, kembali tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.